Mul kitab Al-Fatihah. Okey. Bagi yang Muslim, bagi yang non-Muslim, kalau ada yang malam ni non-Muslim, boleh baca doa ikut masing-masing lah. Okey, kita niatkan sedekah Al-Fatihah ni kepada kedua ibu bapa kita, semua guru-guru kita dan orang-orang yang kita sayang. InsyaAllah kita mohon dengan keberkatan, insyaAllah kita boleh dapat sesuatu daripada sesi kita malam ni, insyaAllah. Okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Okey, Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Okey, sekali lagi cikgu ucapkan selamat datang pada semua yang baru first time, yang dah mungkin dah banyak kali join sesi cikgu. Siapa pun anda, cikgu sangat hargai lah masa anda semua. InsyaAllah malam ni cikgu cuba untuk share apa yang semua boleh kata yang join malam ni nak tahu macam mana kita nak duplicate SOP jualan 1K satu hari kepada kita punya team. Okay, so kalau boleh tolong komen dululah masing-masing ada berapa orang team dekat bawah ataupun buat bisnes secara solo pun boleh. Okay, boleh komen. Kalau boleh komen tu cikgu tahulah juga berapa team yang dah sedia ada yang ada. Okay, so nampak tak slide kedua ni? Nampak slide kedua ke masih nampak slide yang pertama? Sebelum cikgu risau, cikgu dah klik slide kedua tapi you all masih nampak slide tadi lagi ke? Boleh siapa-siapa respon? Okay. Nampak? Okay, Alhamdulillah. Alright. So kalau cikgu tengok kat sini ada Solihin ada 15 orang. Fauziah ada 9 orang. Fariza ada 6 orang. Amira ada 15 orang. Tim C internal 50 orang. Okay. Hasrul kata baru nak bina tim. Okay. Ahmad Bashir kata 45 orang dropship tapi sendu je. Okay. Okay. Right. Okay. Adilah kata 7 orang. Okay. Noraini pun kata ada 20 orang. Baru. Niza kata baru nak bina tim. Okay. Nampak slide tadi ke, slide yang ada 10 minit tu ke, ataupun dah nampak slide yang tajuk? Tajuk cikgu sekarang ni adalah teknik duplicate SOP jualan 1K satu hari. Atika, okay, Zubi, okay, Alhamdulillah. Wow, Zeli kata 216 orang. Nur Hakimah kata ada 30 tapi krik-krik. Siti Hajar 70. Tajuk slide. Okay, right. Okay, cikgu pergi ke slide seterusnya. Cikgu nak tengok korang nampak tak? Nampak tak? Next slide apa yang ada dekat next slide tu? Cikgu risau sebab apa yang nampak next slide tu? Apa sebab join taklimat? Okay, right. Okay, betul lah tu. Kalau macam, kalau dah nampak tu betul lah. Okay, so insyaAllah Min ni Master Stokis Tasnim ada 2,200 orang. Okay, right. Okay, so semua dah bersedia ke? Cikgu nak start lah ni. So, kalau cikgu salah, betulkan cikgu. Terima kasih banyak komen. Okay, terima kasih banyak. Okay, so betul kan kalau cikgu kata anda semua join malam ni nak tahu macam mana
nak buat orang kata jualan 1K satu hari dan macam mana nak duplicate SOP jualan 1K satu hari pada anak tim masing-masing. Betul ke? Ke ada yang tersalah channel. Ada yang tersalah channel. Okay. Alright. So betul, alhamdulillah. Alright. Okay, so ini yang ada hantar dekat email cikgu. Ada hantar dekat email cikgu. Dia cerita lah. Okay, dia cerita. Dia kata dia tahu. Dia kata dia tahu. Dia kata dia tahu nak sales ni nak kena ada SOP sales, nak kena ada SOP rekrut, nak kena ada SOP jualan. Tapi dia kata dia ambil masa lama untuk buat SOP ni, tapi selalunya stok tengah jalan. Dah akhirnya tak siap-siap. So bila SOP ni tak siap, macam mana kita automatiknya tak dapatlah nak duplicate. Bila tim tak dapat duplicate, macam mana nak kembangkan tim? So cikgu rasa ada tak siapa-siapa rasa masalah yang diutarakan oleh salah seorang lah cikgu punya pembaca email cikgu yang utara ni sama je macam dia juga. Banyak kali dah try tapi terkandas kat tengah jalan. Ada ke yang macam tu juga? Bashir kata sama, Siti Hajar kata sama. Sebenarnya kilangkopi.com pun kata sama. Okey. So sebenarnya kenapa terkandas ni? Awak yang nak terkandas. Okey. Cikgu nak cerita benda realiti yang tak berapa nak best. Tapi ini penting bagi orang kata bagi yang orang kata orang buat bisnes, dia tak boleh bergantung pada orang lain. Maksudnya dia kena diri dia dulu. Sebab kalau dia orang kata cepat give up, habislah anak-anak tim dia akan juga cepat give up. So antaranya lah apa sebab yang korang dah cuba buat tapi stop juga tengah jalan. Macam mana tu? Okay. Ke sebab tak ada orang guide ke atau macam mana? Ataupun buat-buat tak jadi, buat-buat tak dapat result. Apa sebabnya tu? Apa sebabnya? Ada siapa nak share? Ahmad Bashir kata tak ada orang guide. Okay. Zaha kata mindset lemah. Betul. Cikgu setuju dengan Zaha, Mak Bashir. Siti Hajar kata buat tak jadi, anak-anak tim tak ada respon. Okay. So tu pun mungkin juga tak ada respon daripada tim, tak ada respon daripada tim. Okay, sebenarnya cikgu telah melalui lah apa yang you all tulis. Fauziah kata tak dapat nak open mind team. Cikgu dah melalui proses ni dan daripada proses-proses yang cikgu lalui dan beberapa company yang cikgu train serta juga tim cikgu, so cikgu come out dengan satu modul yang khusus lah. Dan modul ni sebenarnya bukan lagi rahsia lah. Cikgu dah share dengan a few team yang ambil training dengan cikgu dan mereka telah mendapat orang kata result dia. Okay, result dia. Tapi yang ni yang tak best cikgu nak cakap ni. Dia kalau setakat kita hanya nak tapi kita tak bertindak, kita tak buat, kita tak test run, jadi kita tak nampaklah result tu. So benda ni cikgu kena cakap sebab ramai juga kes yang macam tu. Okay, ramai juga kes yang macam tu yang nak tapi dia sebagai leader pun dia tak buat apa-apa. Dia tak cuba untuk
orang kata siapkan juga SOP tu, dan tak boleh harap pada orang lain sebenarnya. Walaupun ada orang guide, macam contohlah kalau cikgu boleh guide anda pun, cikgu tak mampu nak guide 24 jam, tak mampu. Okey, tak mampu 24 jam, tak mampu. Tapi apa yang boleh diberi, kita boleh bagi slot untuk diskusi, kita ada grup yang boleh tanya. Itu yang cikgu boleh bagi. Tapi kalau nak 24 jam, nak cakap Fauziah kena buat ni, Fauziah kena buat ni. Oh, cikgu tak sempat, cikgu tak sempat. Jadi first kali adalah kena diri anda dulu. Okay, kalau betul-betul anda nak tahu tentang SOP malam ni, cikgu akan share apa SOP yang perlu buat dan sebenarnya boleh buat sendiri. Okay, kalau tak nak buat sendiri pun ada option. Cikgu dah siapkan sebenarnya SOP ni, tapi dia perlu kerja juga. Anda kena orang kata study sikit dan mula buat blueprint lah untuk team masing-masing ataupun produk masing-masing. Okay, boleh jelas setakat tu? Yang dekat page jelas juga ke? Yang dekat page dapat dengar dengan baik tak? Sebab ada sebahagian yang dengar juga dekat page ni. Alright, okay. Yang dekat page okay. So boleh komen lah kat situ. Mungkin kalau ada apa-apa pun boleh komen juga selain daripada yang dekat Zoom. Alright, okay, yang jelas So rahsia yang cikgu nak share ni sebenarnya banyak multi-million company, mereka ada SOP dan mereka duplicate SOP non-stop. So kalau kita tengok company-company multi-million ni, kenapa mereka cepat berkembang? Sebab mereka dah ada SOP yang proven, mereka hanya tinggal duplicate SOP tu. Duplicate tim baru, ambil tim lagi. Kalau kita rasa macam lelah, penat, macam mana nak ambil staff ramai ni? Ambil 3-4 orang pun tak terhandle. Ada 10 orang pun tak boleh nak handle. So macam mana nak handle beratus orang, beribu orang? So rahsia besar multi-million company ni adalah mereka ada SOP yang proven dan mereka duplicate non-stop. Okay, dapat ke point cikgu tu? Mereka duplicate non-stop. Non-stop dan mereka duplicate. So kalau kita tengok company-company yang besar. So kalau kita dah run, dah ada anak tim ramai-ramai ribu, tapi kita masih lagi tiada SOP yang proven. Kita masih lagi tiada SOP yang nak menggerakkan bisnes kita. Bila kita nak gerak bisnes kita je, kita nak kena fikir baru, kita nak kena buat baru. So macam mana kita kata kita buat bisnes ni nak freedom of time, nak freedom of money. Okay. So macam mana kita nak freedom kalau SOP tu tak ada? Okay. So macam cikgu ni pun banyak lagi yang perlu cikgu belajar. Setakat ni ada a few partner company, beberapa company lah dan beberapa company luar yang cikgu consult. So macam mana cikgu orang kata boleh bahagikan masa dengan benda-benda yang memikirkan masalah few company-company yang lain, sebab salah satunya kita ada SOP. So setiap company run tu dia ada SOP dia. Dan SOP tu ada yang cikgu duplicate kepada company-company lain, ada juga yang cikgu consult untuk duplicate kepada company-company klien yang cikgu consult lah. Okay, so harap boleh jelas yang ni. So agak-agak korang lah, SOP ni penting ke? Kalau cikgu sebut SOP tu, korang boleh faham kan SOP ni apa? Sebab kita ni dah 2 tahun dengan COVID ni, semua orang rasanya dah hadam dah perkataan SOP ni. Kalau dulu tu macam kurang sikit kan dengar perkataan SOP. Tapi kita dah 2 tahun ni, dia macam SOP sale ni dia sama macam SOP COVID juga.
COVID kalau nak pergi kat luar kena pakai mask. Okay, kalau nak berjalan kena buat RTK. Okay, kena buat swab. Tu SOP. So dalam bisnes sebenarnya pun ada SOP dia. So kalau ada istilah-istilah yang cikgu sebut tak faham tu, tolong maklum. Okay. So penting ke dalam bisnes kita perlu ada SOP? Penting ke dalam bisnes kita perlu ada SOP? Okay, penting. Alright. So anda semua sedar SOP ni penting. Okay, Alhamdulillah. So itu maksudnya point yang bagus. Ada orang dia tak sedar lagi. Dia tak sedar. Oh, Dr. Hisham pun ada. Alright. Okay, so cikgu tak tengok audien-audien yang ada ni. So mungkin ada existing customer cikgu. Okay, terima kasih banyak. Kalau cikgu tak sebut nama tu, minta maaf lah cikgu tak tengok sangat audien. Cikgu tengok yang komen, cikgu tengok lah insyaAllah. Okay, so untuk 1K jualan ni, okay, untuk SOP 1K jualan satu hari, yang pertama adalah perlu ada SOP untuk setting mindset. So kalau kita ada 50 orang team, kita perlu ada SOP macam mana kita nak setting mindset 50 orang team kita supaya mempunyai mindset yang sama. Hala tuju yang sama, nak capai benda yang sama. Itu dulu yang perlu ada. So siapa kat sini dah ada SOP nak setting mindset ni macam mana? Siapa kat sini dah ada dah? Kalau dah ada, cikgu tak perlu nak cerita panjang lah kan? Siapa kat sini dah ada dah macam mana nak SOP kan untuk setting mindset ni? Okay, yang kedua. Cikgu tanya yang kedua. SOP closing. SOP closing dah ada ke belum? Siapa yang dah ada SOP closing? Maksudnya daripada kita buat iklan, bila customer tanya, so macam mana kita buat proses closing tu? Dan macam mana kita monitor proses tu? So dah ada SOP tu semua. Dan adakah semua tim kita dah buat? Tu nombor 2. Okay, Mak Bashir kata tiada juga SOP closing. Baru tahu perlu SOP. SOP closing ni kalau dia penting sebab kalau kita ada tim yang buat jualan, kalau kita tak ada SOP, dia akan reply ikut cara dia. Setiap orang akan reply ikut cara masing-masing. So kita tak dapat nak kenal pasti mana performance yang okey. Jadi memang kita kena ada SOP, daripada situ kita dapat nilai. Kita dapat tengok performance setiap tim kita. Adakah dia punya performance closing dia berada dalam closing rate yang sesuai ataupun tidak. Kan, kalau ada perkataan yang cikgu sebut tak faham, minta nak cikgu jelaskan pun boleh komen jugalah bagi tahu. So itu adalah SOP closing. SOP follow up pula. Yang ketiga, benda yang kena ada juga kalau kita nak buat consistently 1K satu hari ni SOP follow up. So follow up ni ada banyak jenis. So macam mana kita nak buat follow up? Kita nak buat follow up untuk customer yang blue tick tak sudah-sudah. Kita nak follow up customer yang tak pernah reply kita walaupun sekali. Kita nak follow up customer yang kata nak buat bayar tak bayar-bayar. Kita nak buat follow up customer yang kita dah bagi account number tapi tak sampai-sampai dia punya payment receipt tu. So setiap benda tu untuk sustain, untuk kita boleh buat jualan yang konsisten macam multi-million company, kena ada SOP. Kena ada SOP. So kalau kita tak ada SOP boleh. Tak ada masalah kalau kita operate business tu seorang diri. Kalau kita ada team 2 orang, 3 orang, tak ada masalah. Tapi bila kita ada team, mula team ramai 10 orang, kalau kita tak ada SOP, dia akan jadi apa? Seorang buat cara A, seorang buat cara B.
Seorang buat cara C. Macam mana tu? Macam mana kita sebagai leader nak handle proses buat tu tak sama. Fariza kata kucak-kacir. Kucak-kacir tu dah betul dah satu. Bila kucak-kacir, susah tak kita sebagai leader ni nak manage? Susah nak manage. Lepas tu macam mana? Tak, yes, betul. Tak standardized. Lepas tu macam mana kita nak scale up? Macam mana kita nak scale up? Macam mana kita nak scale up? Tak boleh nak scale. Setuju tak cikgu cakap? Tak boleh nak scale. Nak scale macam mana? Seorang ni masalah macam ni. Orang kedua macam masalah macam ni. Orang ketiga masalah macam ni. So macam mana nak scale up? Okay. Yang keempat adalah SOP jawab objection. Jawab objection. So apa? Setiap objection yang cikgu dah kata dah ada 25-28 skrip jawab objection. Apa sahaja objection yang datang, kita dah ada dah skrip. Tim dah tahu dah macam mana nak jawab. So benda tu akan jadi percepatkan proses. Okay, percepatkan proses. Objection ni mana-mana bisnes, mana-mana apa sahaja pasti ada objection. Jual produk murah ke, jual produk mahal ke, apa sahaja mesti ada objection macam-macam. Lagi-lagi kalau kita jual produk yang berkaitan dengan servis, produk yang berkaitan dengan produk kesihatan, memang banyak objection. Kalau produk makanan tu sikit je lah, tanya bahan daripada mana. Din AG kata buat property. Buat property pun ada tetap juga ada objection. Betul tak orang property? Biasanya dalam objection property ni, biasanya property ni sama ada hartanah ataupun jual beli rumah, kan? Ada ataupun kedai-kedai. So tetap juga ada objection dia. Mungkin dia nak rumah dia double story, keluasan sekian-sekian. Dia nak harga sekian-sekian. So dia adalah objection dia. Dia ada objection dia. Saya tak nak lah rumah belakang ni. Saya nak rumah tu menghadap bukit. Contoh. So ada, tak kira apa-apa bisnes mesti ada objection. Dan kalau kita dah ada SOP untuk jawab objection ni, so kita akan lebih mudah. Yang kelima ni SOP strategi follow up. So bila kita nak buat follow up pun, bila kita nak buat follow up, dia ada strategi dia. Okay, strategi dia. Dia bukan boleh main belasah saja. Saya nak buat follow up lah hari ni, so buat. Biasanya strategi follow up. Tambahan sekarang ni kita ada banyak tool, banyak apps yang kita boleh susun dan kita boleh guna untuk buat follow up customer. Macam cikgu sendiri, macam cikgu kita dah set dah untuk setahun punya untuk kita follow up customer. Follow up. Customer kita follow up, prospek kita follow up, klien kita follow up. So ini antara benda yang perlu ada. Dan yang last kali ni adalah benda yang penting. Iaitu macam mana SOP untuk kita monitoring tim kita untuk jualan satu hari. Okay, dekat sini ada tak yang buat proses monitoring tim? Apa? Ada tak yang buat monitor tim? Ada tak yang buat monitor tim? Siapa kat sini dah ada salah satu lah SOP yang dia ada daripada yang cikgu highlight ni? Ke semua 6 ni tak ada? Okay. Kilang Kopi kata tak ada. Fauziah kata tak ada lagi. Semua tak ada. Alah, hai. Sedihlah pula cikgu tengok. 1 dan 3 je ada. Okey, alhamdulillah adalah juga 1 dan 3. Syuhada kata wah dengan anak tim selang seminggu. Okey, Fariza kata tak ada, saya budak baru belajar. Fariha kata tak ada, belasah je selama ni.
So sampai bila kita nak belasah ni? Aminah kata ada SOP closing baru dan SOP handle objection tu Cikgu Mai yang ajar. Oh, ini untuk master leader Tasnim, sebenarnya mereka ni tengah training dengan cikgu. So diorang ni tengah ongoing lah. Cikgu memaksa diorang untuk ada SOP. Siapa-siapa masuk training dengan cikgu, cikgu memaksa tau. So korang kena fikir banyak-banyak lah sebelum join training dengan cikgu. Kan nanti terpaksa kena buat. Bukan apa, cikgu nak pastikan you all buat bisnes tu dengan aman dan tenteram. Boleh freedom of time, boleh freedom of money. Jadi kalau kita tak ada, kalau kita antara kelebihan besar kalau kita ada SOP ni, contoh, na'udzubillah lah kita tak minta benda ni. Let's say lah, kalau kita tak sihat, ada orang lain yang boleh operate company kita. Sebab apa? Sebab kita ada SOP. Kalau kita sakit, ada orang lain boleh operate company kita. Sebab ada SOP. So contoh ada kita nak hand over company kita pada orang lain, ada SOP. Minggu lepas salah seorang daripada cikgu punya guru, dia jual satu company dia dekat Singapura 1.3 million USD Singapura. Kenapa dia boleh jual dengan mudah je? Sebab dia dah ada SOP. So ada buyer tinggal run je. Hanya tukar CEO baru, owner baru sahaja. Maksudnya pekerja tak tukar, pekerja still pekerja yang lama, operation still operation yang lama. Hanya tukar director owner sahaja. Nampak tak nampak macam mana multi-million company menekankan SOP ni? Kita semua SOP tu kita tahu tapi duduk dalam kepala kita. Tak keluar-keluar. Lepas tu bila nak buat keluar tu tak siap-siap pula. Betul ke? Betul ke tak tu? Jadi macam mana kita nak pergi next step ni? Ini cikgu nak cerita buat satu kes satu hari. Tapi sebenarnya kalau you all ada ke 6 yang cikgu share ni, bukan sahaja satu kes satu hari. Bukan sahaja satu kes satu hari. Lebih daripada tu pun boleh buat. Okey, ada soalan tak setakat ni dulu? Ada soalan? Okey, yang dekat FB Live ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh komen juga. Cikgu baca. Alright. Okey. Lina kata saya ada buat nombor 6 tapi tim tak hantar, tak ada sambutan. Biasanya kalau tim tak hantar ni sebenarnya sebab dia tak settle nombor 1. Lina Gas ni. Biasanya kalau kita buat SOP monitoring, tapi kalau tim tak proceed, tim tak buat, biasanya nombor 1 tu tim tak clear. Tak settle nombor 1 punya. Okay, alright. Okay. Amir Razi kata, berapa lama spend masa nak buat SOP ni? Okay, masa nak buat SOP ni sebenarnya tak lama. Untuk mindset ni, kalau ikut modul cikgu tu 2 jam study, 2 jam study rasa 4 jam lah. 4 jam, closing pun 4 jam. Boleh katakanlah 4 jam lah. Okay, boleh katakan 4 jam. So katakanlah lah 1 hari 1 SOP pun seminggu insyaAllah boleh siap lah. Tapi kalau lebih daripada seminggu tak siap-siap tu, tu masalah lain lah tu tuan. Okay, masalah lain. Okay, alright. Okay. Alright. Okay. So sebenarnya yang jadi sangkut tak siap-siap ni sebab kemungkinan besar yang cikgu teka adalah tak tahu nak buat. Tak tahu
apa nak buat untuk SOP mindset ni? Macam mana nak buat? Apa nak kena cakap dengan tim? Betul tak? Betul tak? Apa nak kena cakap? Macam mana proses nak buat proses dengan tim supaya boleh orang kata setting mindset sama dengan tim. Sebab dia ada teknik-teknik dia. Teknik-teknik dia. Okay. So ada yang tanya juga nak buat SOP tapi macam mana nak tahu SOP yang betul dan proven. Okay. Okay, untuk Zoom user ni cikgu tak tahu siapa nama dia. Okay. SOP yang betul dan proven ni adalah SOP yang telah ditest run. Macam cikgu ni, cikgu tak boleh bagi contoh orang lain lah. Cikgu bagi contoh cikgu sendiri, kita dah run SOP ni dah almost 8 tahun. Dan ada beberapa company pun yang dah follow kita punya SOP. So, itulah yang baru kita tahu SOP kita ni berhasil atau tidak. Okay, so ini antara benda lah yang ada dalam SOP yang 6 tadi cikgu kembangkan. So untuk dalam modul ni cikgu dah highlight satu-satu lah. So satu mindset dan setiap SOP tu dia ada orang kata action plan sekali dengan contoh-contoh dia lah. So dia lebih kurang ada 12 lah kat sini. So okay, so ini contoh lah, ini contoh pelajar yang lepas. Tak tahu dia ada ke tak malam ni. Ni Puan Mastura. Okay, Puan Mastura ni dia kata dia dapat membuang mindset yang lama. Sebenarnya dalam modul mindset, cikgu ada ajar macam mana nak buat SOP mindset ni dan benda tu boleh duplicate kepada tim. Okay, ni poin penting, tolong catat Poin penting tolong catat. Dalam modul cikgu tu lagi detail lah. Cuma yang ni cikgu sebut dulu. Okay, tolong catat. So dalam proses kita nak bagi tim faham, dia ada cara dia macam mana kita nak set upkan mindset kita punya tim. So dia ada banyak proses. Salah satu proses adalah dengan menulis. Menulis apa yang kita rasa kita nak buang daripada mindset kita, apa yang kita nak masukkan pada mindset baru. So apa yang Puan Mas buat ni dia hanya apply satu kaedah baru. So ada banyak lagi dekat mindset tu. Dan benda yang sama ni kita boleh ajar tim kita dan kita boleh implement dengan tim kita. Okay, dapat yang ni? Dapat yang ni? So macam mana nak tulis? Okay, cikgu bagi sikit lagi. Tulis setiap hari apa mindset lama yang kita nak buang, apa mindset baru yang kita nak tanam. Itu salah satu cara lah. So untuk mindset ni sahaja plus minus explanation rasanya 2 jam jugalah. Macam tu. Okay, ada soalan yang ni? Ada soalan? So ada banyak teknik lah untuk mindset ni. Ada orang dia kata dia banyak dah belajar mindset tapi dia tak tahu nak buat action untuk mindset. So Fauziah kata contoh maksudnya mindset lama. Aku tak pandai nak handle team. Itu mindset lama. Contoh, siapa ada kat sini dia rasa macam aku ni tak berkaliber lah nak handle team. Mindset baru, Allah jadikan kita sebaik-baik makhluk seperti mana yang disebut dalam surah At-Tin. Jadi aku mampu untuk handle tim aku. Contoh. So contoh yang pertama tu mindset yang kita nak buang. Aku tak mampu nak handle tim aku. Contoh yang kedua mindset yang kita nak adalah okay, Allah dah jadikan kita dalam surah At-Tin bahawasanya makhluk bernama manusia ni adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kalau sebaik-baik makhluk, mesti Allah kita ni semua diberi suatu benda yang kita boleh handle.
So itu mindset. Kita nak tukar daripada tak boleh handle kepada boleh handle. Itu contoh mindset. Contoh mindset kedua. Tim belum pernah capai sale 1K satu hari. Itu mindset lama. Mindset baru, kita nak tim kita setiap hari capai target 1K satu hari. Itu mindset baru. Ini baru dengan cara menulis. Dan dia ada banyak lagi cara untuk kita activatekan kita punya setup mindset ni. Okay. Kalau cikgu nak cerita pasal mindset saja malam ni, rasanya sampai ke 12 tu tak habis lagi mindset. Okay. Dah tulis yang nak buang tu kena strike ke cikgu? Cikgu kita tulis tu untuk diri sendiri ataupun tulis ke anak tim. Okay. So kalau kita nak tukar untuk mindset kita, kita tulislah untuk kita. Kita kena ada buku kita dan kita tulis untuk kita. Tapi dengan anak tim ni kita boleh ajak diorang buat aktiviti ni bersama-sama. Buat bersama-sama. Kalau boleh, okey, contohlah aktiviti yang boleh dibuat dengan anak tim. Okey, masing-masing cuba fikir tiga mindset lama yang hendak dibuang dan apa mindset baru yang hendak ditanam. Contoh. Tu contoh. Jadi kita boleh buat aktiviti tu. Bila buat aktiviti bersama-sama dan kita minta anak tim kita untuk share. Contohnya Farihah minta anak tim Farihah untuk share. So Cik Jai minta anak tim untuk share. So dia akan share. Dia akan share mindset lama dia apa, dia akan share mindset baru dia apa. Dan kita monitor. Kena monitor. Apa yang dia tulis tu kita kena monitor. Betul tulis setiap hari ke? Dan sejauh mana dah proses memasukkan apa yang mindset baru tu kepada otak kita tu dah masuk macam mana? Sebab kita kena bagi dia masuk kepada subconscious. So dalam mindset ni dia ada conscious. Kebanyakan yang tidak boleh buat sale 1K satu hari ni, kebanyakannya dia baru menggunakan minda sedar dia. Conscious mind. Okay, conscious mind. So kita kena tukar daripada conscious mind kepada unconscious mind. Sebab apa? Conscious mind ni hanya power dia 10% sahaja. 10% sahaja power untuk conscious mind. Okay. So, kena tukar kepada subconscious. Untuk tukar kepada subconscious, dia perlu proses hipnosis dan juga dia salah satu proses hipnosis adalah ulangan melalui menulis. Itu satu. Itu sebab tu cikgu cakap yang kat sini. Puan Mas ni dia baru buat satu kaedah. So, bila kita tulis setiap hari, yang berada dekat kita punya conscious mind tu, dia akan berpindah masuk kepada subconscious. Sebab bila dia nak masuk subconscious ni, sebenarnya dia ada security. Dia ada tembok halangan. Dia ada tembok orang kata rejection kat situ. So kita kena tembus tembok tu. So macam mana nak tembus tembok ni? Sebenarnya dalam modul mindset ni ada cikgu kami share lah macam mana panjang lebar macam mana kita nak tembus secara shortcut untuk tembok halangan ni supaya benda tu masuk kepada subconscious. Okey, poin penting yang korang kena tulis ni, benda-benda yang dah masuk kepada subconscious dia akan kekal selama-lamanya. Dia akan kekal. Dan dia akan jadi auto. Bila dah jadi auto, so dia lebih mudah. Maksudnya macam ni. Kalau kita ada tim, kita tak perlu lagi nak cakap dengan tim. Tim, jualan tak cukup ni, macam mana nak buat? Kita tak perlu lagi nak cakap macam tu. Tapi tim kita akan cakap, cikgu, nampaknya jualan kita tak okey ni. Apa yang kita nak buat? Sebab apa? Tim dah ada satu mindset yang kukuh kat situ.
Maksudnya dia akan bertindak, dia akan apa orang kata, dia akan cuba involve dalam proses bisnes tu sendiri. So itu maksudnya. Okey, boleh so cikgu tak boleh nak pergi banyak-banyak. Setiap SOP ni dia ada proses demi proses. Okey, proses demi proses. Itu yang cikgu kata tadi. Ramai orang dia tak sabar untuk proses ni. Macam Fauziah tanya cikgu, tulis berapa lama? Wallahu alam Fauziah. Cikgu tak boleh nak bagi jawapan cepat. Cikgu pun tak tahu berapa. Sebab itu kita kena buat proses dan daripada situ kita boleh tahulah. Biasanya kalau untuk team sale ni, mindset ni kita boleh pada minggu yang pertama tu 2 jam pun dah cukup. Tapi kita kena top up selalulah. Setiap minggu kita sentuh sikit, setiap minggu kita sentuh 10 minit. Realitinya cikgu tak boleh nak tanya. Tapi the best way adalah proses tu kalau betul-betul kita nak buat dia sebagai habit kita, 40 hari lah, ikut kita lah. So bendanya kena buat 40 hari minima. Barulah dia akan convert kepada habit. Kalau kita buat hari ni, esok lupa. So kita kena buat sampai kita tak lupa. Right. Okay. Min tanya soalan. Aminah tanya macam mana cara nak bagi masuk kat unconscious mind. Salah satunya adalah melalui menulis. Ada banyak lagi kaedah Min. Salah satunya melalui menulis. Okay, Den kata betul saya ada ikut kursus 30 hari hipnosis diri. Sebenarnya kita punya mindset ni kita pelik sikit. Ada orang dia hanya menggunakan kaedah yang diajar oleh Mak Saleh. Sebenarnya kita punya agama Islam ni dah ada dah cara yang tersendiri dan lagi shortcut daripada cara Mak Saleh sebenarnya. Okay. So, okay, boleh So, bila kita ada SOP ni, jadi kita tahu bila tim kita masuk, contohlah macam cikgu, kalau tim baru, benda pertama dulu cikgu akan clear pasal mindset ni. Cikgu akan tanya setiap orang apa mindset dia sekarang dan kita akan cuba buang semua mindset-mindset lama dia supaya mindset dia sama dengan kita. Contohnya cikgu kata, okey, kita nak tim capai target setiap bulan. So kita akan keluarkan mindset-mindset lama tu dan kita akan buat proses supaya kita boleh, Allah izinkanlah. Kalau Allah tak izin tak jadi. Allah izinkan untuk capai proses tu. So ini feedback peserta yang lepas. Okay, yang kedua ini adalah pasal closing pula. Okay, pasal closing. Pasal closing ni mudah je. Bila kita ada SOP, kita boleh, orang lain dia boleh menggunakan skrip-skrip kita untuk buat jualan. Jadi kalau kita ada tim, kita boleh share terus dengan tim. Okey tim ni, kalau ada orang nak beli produk ni, ini cara jawab dia, ini ayat dia. Dan kat sini cikgu paparkan ni, feedback ni adalah Puan Balkis ni dia baru. Dia baru. Siapa tadi yang komen dia masih baru? Orang masih baru pun cikgu percaya dan banyak dah result-result depan mata. Belajar, kuasai, insya-Allah boleh buat SOP closing ni. Dah banyak orang dah beribu orang dah, cikgu tak tahu lagi nak cakap macam mana. Dah beribu orang dah yang cikgu duduk share. Mereka cikgu share macam mana nak buat SOP, apa langkah-langkahnya perlu ada dalam skrip closing dan mereka boleh buat walaupun mereka tak pernah buat. Walaupun ada juga yang kejap lagi cikgu nak share juga, dia tak ada produk pun lagi. Tapi baru duduk dalam kepala baru produk dia pun dah boleh ada skrip closing yang power. Ni betul ni, bukan orang kata cikgu nak tokok tambah, tak. Ini kes yang real berlaku pada seorang jejaka nama dia Tuan Akmal. Okey, Tuan Akmal.
Produk dia tudung pula tu. Dan cikgu baca skrip, cikgu review dia punya skrip closing dia, memang cikgu cakap power. So, bagi siapa-siapa yang baru kat sini, yang rasa macam buat separuh jalan, tak siap-siap tu, cikgu tak tahulah sebab apa. Sebab setakat ni kalau melalui training ataupun apa yang cikgu ajar, biasanya orang yang betul-betul committed, dia follow dan dia buat, dia boleh selesaikan. InsyaAllah dalam masa study 2 jam, ada masa 2 jam lagi, siaplah draft pertama untuk SOP closing. Okay. Ni kenapa cikgu ambil orang baru. Dia baru close orang je. Tak kisah dia close orang ke, cikgu, bagi cikgu, itu salah satu kejayaan yang kecil yang perlu kita hargai. Okay. Jelas kat sini. So, closing ni benda penting. Tadi cikgu check, ramai kata ada 200 orang tim lah, ada 2000 orang tim lah, ada 50 orang lah. So kalau tak ada SOP closing, macam mana kita nak monitor performance sales kita punya tim kita? Macam mana kita nak awak kata anak tim kita untuk buat jualan 1K satu hari tu? 1K satu hari. Okay, jelas yang ni. Andromeda genomic dekat page tanya cikgu, tunjuk kejap slide sebelum ni. Slide mana tu? Cikgu tak pasti. Okey, boleh jelas Okey. So next, okey, ini Fariza. Okey, ni Fariza peserta yang lepas. Fariza ni ada dalam ni ke? Cikgu pun tak pasti Fariza ada tak dalam ni. So ini bukti-bukti dia yang cikgu nak tunjuk kat sini, which is boleh buat. Fariza kata bukan saya. Okey, so Fariza lain lah. Okey, kotlah ada Fariza tu ada dalam ni. Okey, right. So bagi orang yang tak pernah close, kalau dia boleh close tak sampai sejam pun dia dah happy dah. So cikgu bawa ni real punya, nak bagi tahunya kalau orang yang tak pernah buat tu benda normal lah. Kalau sejam baru close tu normal bagi orang yang baru nak mencuba. Orang yang dah power 2 minit pun boleh close. Okay, right. Okay. Seterusnya ni cikgu nak share. Ni cikgu cakap tadi. Ni Tuan Akmal ni dia belajar benda ni, belajar nak buat 1K satu hari ni. Masa tu dia tak ada tim lagi dan dia tak ada produk lagi. Dia kata, cikgu boleh ke saya nak belajar ni, saya tengah plan nak keluarkan produk ni tapi saya tak keluar lagi. Mula-mula dia nak ambil personal coaching. Cikgu cakap join group coaching lah, lebih mudah, harga pun lebih rendah. Dia kata okey. Dia kata, cikgu cakap kat dia, boleh tuan, tak ada masalah. Kalau tuan tak ada produk lagi baik, sebab tuan akan nampak overview dulu, cara dulu tuan akan nampak, lepas tu tuan akan run dengan insya-Allah smoothly lah sebab dah ada dah SOP-nya. So ini contohlah. So cikgu nak cakap ini dia tak pernah buat. Kali pertama dia buat skrip dan skripnya cikgu review memang power. Dan skrip ni ada dalam modul cikgu, adalah dalam modul yang cikgu masukkan tu ada. Cikgu tunjuk modul-modul yang pelajar lepas-lepas yang buat. So memang cikgu pun surprise jugalah dengan orang kata apa yang dia dapat. So itu yang cikgu nak highlight. So siapa-siapa kat sini yang tak pernah buat SOP, insya-Allah boleh buat. Okay, boleh buat. Okay. So yang ni adalah salah satu corporate client. Siapa kat sini pernah dengar Savannah Coco? Okay. So ini bukan update-nya petang tadi. Cikgu tanya tim Savannah. Okay. Tim Savannah ni setiap tahun dia hantar
HQ dia hantarlah dengan cikgu. Mereka ni cikgu dah ajar dah formula untuk buat satu kes satu hari ni. Tapi HQ Savannah tetap juga hantar dia punya team leader dia. Sebab dia kata dia tak tahu macam mana nak ajar. Ada setengah orang walaupun ada modul tapi dia tak dapat nak adapt modul tu. So dia nak cikgu ajar. So setakat ni tim Savannah memang hantar. So ini adalah feedback yang leader Savannah iaitu Jiha dengan Izzah update cikgu. Status dia hari ini. Hari ni. Status dia tadi. Dekat WhatsApp cikgu dia update. Dia kata kalau korang nampak ni kan. Ni adalah monitoring bawah ni. Okay, ni monitoring. Ni monitoring sebenarnya. Kalau korang nampak figure kat bawah tu. Okay. So, sekarang ni dia kata closing rate dah 21%. ROAS ni adalah, siapa tahu apa itu ROAS? Siapa tahu apa itu ROAS? Ada lagi tak tahu ROAS ni? Siapa tahu apa itu ROAS dalam ni? Macam mana ni buat bisnes tak tahu ROAS ni? Return on ad spend. Okay. Ini bagi orang yang buat ads lah. Kita panggil return on ad spend. Ataupun satu lagi adalah ROI. Maksudnya berapa belanja iklan, berapa dapat jualan. Contohnya belanja iklan 3,000. Jualan dapat 10,000, maka ROAS dia adalah 10 bahagi dengan 3. So kita akan dapat 3.333. So ROAS-nya adalah 3. Faham? Faham tak ROAS tu? Tu ROAS. Return on ad spend ataupun kita panggil ROI. So dalam bisnes ni ROI ni penting lah. Kita nak tahu duit kita keluar untuk iklan berapa, duit masuk untuk iklan daripada iklan tu berapa. So ini yang diupdate oleh leader. Ni diorang Jiha dengan Niza yang update pada cikgu. Dan ini adalah result tim diorang pada bulan September tahun lepas. So berapa banyak lead, close berapa, closing rate berapa. Dan tengoklah total sale kat sini. Dan apa yang you all tengok ni adalah cikgu train team diorang daripada kosong. Daripada sales negatif. Serius, sale negatif. Negatif sale. Sampailah dapat result macam yang korang nampak tu. So ini yang terbarulah hari ni dia update. Dia close agent. Okay, dia close agent. So setakat ni dah berapa bulan ni dah dapat 1,200 agent. Dan agent ni yang activate more than 30% lah apa yang cikgu dapat daripada diorang ni. So korang nampak sesuatu tak? Okay. Korang nampak sesuatu tak daripada result ni? Kenapa cikgu nak share result ni? Sebab nak bagi nampak pentingnya SOP tu. Okay, pentingnya SOP tu. Okay. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan? Ada soalan ke? Nusita kata, salam cikgu, baru dapat join. Dah lambat sangat ke? Tak ada lambat lagi, insyaAllah ada sempat lagi. Okay. Alright. Ada soalan? Zoom user kata saya minta diri ada kelas lain. Okay, boleh insyaAllah. Alright. Okay. Ada soalan tak? Okay, so ini antara corporate client yang telah cikgu beri rahsia ni. Dan mereka-mereka ni mungkin anda kenal lah. Okay, kilangkopi.com untuk SOP ni perlu guna apa-apa software ke cikgu? Tak perlu.
SOP ni kita boleh buat manual. Kalau kita nak sistemkan baru kita pakai software. Contohnya kita nak buat auto follow up. So kita bolehlah pakai tool-tool untuk WhatsApp. Apa kita boleh macam kalau kita nak buat untuk auto follow up melalui chatbot. So kita kena buatlah melalui chatbot kalau kita nak pakai melalui chatbot lah. Yang penting SOP-nya ada dulu. Okay, SOP-nya ada dulu. Tools tu nak pakai tool jenis macam mana pun tak kisah. So ini antara orang kata corporate client lah yang pernah yang cikgu dah share benda-benda ni. So mereka ni macam Magic Blue ni bukan HQ dia. Dia punya leader dia yang cikgu dah share. Okay. Untuk Asma ni leader dia founder dia leader dia power lah. Untuk Asma ni dia punya apa orang kata active team tu 70% dan ke atas. Okay. So ni antaranya. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay. Faham kilangkopi.com tu? Kalau tak faham boleh tanya. So ini antara cikgu sendirilah apa yang cikgu buat pada diri cikgu. Ni transformation cikgu dulu-dulu. So cikgu pun sama juga sebelum ni daripada tak pernah. Lepas tu first buka cikguclosing.com ni sebenarnya masa tu bukan company cikguclosing.com ni sebenarnya bukan sengaja dibuka. Okay. Bukan sengaja dibuka, bukan tujuan dibuka, bukan. Company ni dibuka sebab lepas cikgu dapat buat Allah izin buat first million dan cikgu ajar tim cikgu ketika tu dan mereka mula boleh faham. So bila mereka dah faham SOP yang cikgu ajar apa semua dan cikgu discuss dengan guru and then kita pun buatlah nada company baru cikguclosing.com. Right. Okay, so sekarang ni kita ada banyak lah company-company. Walaupun you all jarang nampak cikgu jarang dekat media sosial. Cikgu fokus beberapa platform yang cikgu fokus lah. Kadang-kadang ada dekat Facebook tu, kadang-kadang bukan kata tak ada tapi tidak menonjol lah. Okay, ini sendiri. So ini proses tim cikgu lah, cikgu transform seorang-seorang. So banyak dah pencapaian Wahidah, banyak dah pencapaian dia. So cikgu tak nak cerita lebih-lebih lah. So tu yang cikgu cakap, bukan setakat 1K, lebih daripada 1K pun boleh buat sebenarnya. Okay, more than tu pun boleh buat. Dan formula ni dia bukan lagi rahsia dah. Cikgu dah siapkan, modulkan dia dah. Dan tinggal hanya bagi mana-mana yang nak cuba belajar dan buat untuk company masing-masing, buat untuk tim masing-masing. Ini cikgu punya tim cikgu. So a few lah. Ada lagi tim-tim lain yang cikgu tak masuk dalam ni. Okay. So untuk malam ni sebenarnya cikgu tak ada nak jual apa-apa kecuali kalau ada yang cukup syarat lah. Kalau tak cukup syarat, tak boleh. So, cikgu tak pasti keadaan you all ni sesuai atau tidak. So, sebab ramai orang ingat benda ni mudah. Cikgu cakap SOP ni dia kena pecah kepala sekali je. Sekali je pecah kepala, masuk gua sekali, selesaikan. Lepas tu dah mudah dah nak jalan tim. Selagi tak pecah kepala, selagi tak komit untuk buat, selagi itulah hidup dibelenggu dengan kerisauan, dengan macam mana nak handle tim ni. Ni walaupun cikgu gelak-gelak tapi itulah realiti. So cikgu cakap terus terang. So kalau betul-betul you nak fight, nak tim you buat 1K satu hari, insya-Allah boleh. Tapi dengan syarat apa?
kena belajar SOP dan buat SOP untuk tim masing-masing. Cikgu boleh tolong apa? Cikgu boleh bagi free coaching, mana-mana yang ambil package cikgu lah. Free coaching dan cikgu boleh reviewkan SOP yang you all buat. Review ni maksudnya cikgu check lah satu-satu. SOP tu okey ke tidak, apa semua. Okay. Fauziah tanya macam mana nak belajar tentang SOP ni cikgu. Sebenarnya Fauziah untuk jualan semua ni yang cikgu cerita 6 tadi tu dah ada dalam modul cikgu dah Fauziah. Dia sama macam Fauziah sekarang ni tengah belajar untuk sistem ejen. Tapi yang ni lebih kepada jualan retail. Okay, jualan retail. Okay. Okay, Syakira kata modul yang cikgu cakap tu nak dapat kat mana? Ada. Kejap lagi cikgu share pasal modul tu. Okay. Modul tu ada. So, ada ke yang nak cuba test cikgu punya apa SOP ni dan bina SOP sendiri? Okay. So, cikgu cakap tadi ada dua cara lah. So, cara pertama boleh buat sendiri dan susun sendiri SOP tu. Kalau tak siap tu, wallahualam. So, macam mana nak buat SOP sendiri? Kita boleh buat daripada pengalaman kita. Contoh kat sini siapa yang ada pengalaman sale dah lebih daripada konsisten sale 1000 satu hari dan bila dah konsisten and then boleh buat daripada pengalaman sendiri. Boleh. So daripada pengalaman sendiri boleh buat SOP. Tapi ada juga orang yang berpengalaman tapi tak tahu nak buat, nak jadikan dia SOP. So itu kaedah yang pertama tu adalah kaedah yang jimat lah. Anda boleh susun sendiri, anda test sendiri. Setiap SOP ni kita kena test. Macam mana? Contohnya SOP mindset. Katakanlah anda dah buat satu SOP mindset, anda bagi dekat tim anda. Tengok tim boleh adapt. Tengok perubahan pada tim. Berubah ke tidak? Ada perubahan ke tidak? So kalau tim ada buat perubahan, maksudnya itu adalah SOP yang berjaya. So bila SOP tu dah berjaya, kita run lagi kali kedua dengan batch yang kedua. So kita tengok tim tu dah berubah lagi, lebih baik lagi. So berjaya. So kita boleh jadikan dia sebagai standard SOP. Itu proses nak buat SOP. Proses buat SOP ni daripada ilmu dan pengalaman, combine dua ni, bentukkan SOP. Selepas bentuk SOP tu, test run dulu. Test run ni maksudnya kita test SOP kita pada sekelompok orang untuk orang kata betul-betul lah buat seperti mana yang kita cadang dalam SOP tu dan kita kira, kita monitor sejauh mana keberkesanannya, sejauh mana keberhasilannya dan sejauh mana result dia. Okay, faham benda ni? Faham ke benda ni? Contohnya nak buat script closing. You all yang kat sini yang dah power-power boleh buat skrip sendiri. You all buat skrip A sampai Z. Okey, dah siap skrip tu, you all bagi dekat tim you all. Okey, ni skrip, ini cara dia. Okey, lepas tu tengok bila tim you all guna you all punya skrip tu, tengok boleh close ke tak boleh close. Berapa closing rate. Kalau closing rate tu kalau cikgu ambil tinggi sikit lah. Biasa untuk test run ni biasanya 50% ke atas. Kalau 50% closing rate ke atas, maksudnya skrip tu okey. So bila skrip tu okey, you ambil je lah staff banyak-banyak pun tak ada masalah dah. Okey, ini skrip dia, ini cara dia. Jadi staff yang baru masuk 1 hari pun, 1 jam pun boleh buat dah. Boleh implement dah. Ini betul ni cikgu test pada tim cikgu. Kita punya skrip, kita akan test terus. Bila tim baru masuk, kita akan bagi. Okey, ni dia skrip. Okey, ni prospek. Dan minta dia terus close on the dot. Dan of course lah, ada banyak benda yang kita perlu dia improve. Tapi untuk improve tu melalui proses kita punya panggil dia adalah review. Kita monitor dia, kita check. Mana tempat yang dia silap, kita bagi tahu. Mana tempat yang boleh improve, kita bagi tahu. Mana tempat yang dia buat bagus, kita puji. Okey. Boleh follow tak setakat ni? Faham tak macam mana cikgu cakap nak buat SOP sendiri tu boleh buat. Ramai orang dah buat pun sebenarnya.
Cuma ada setengah orang ni dia tak tahu nak keluarkan jadi benda tu sebagai SOP. Okay, so yang kedua adalah boleh rujuk cikgu punya modul. Modul kita dah ready. Modul ni dah ready dan dah ada study case. Modul ni, satu modul perlu study 2 jam. Lepas tu buatlah untuk company masing-masing. InsyaAllah akan hasilnya blueprint untuk SOP anda sendiri. Okay. So cikgu tak nak janji bulan bintang sangat. Tapi kalau anda buat, insyaAllah boleh buat. Macam cikgu cakap tadilah, yang tak pernah buat, yang first time buat, yang tak ada produk lagi, boleh buat sebenarnya. Sebab dia ada flow-flow dia. Okay, boleh cikgu teruskan So, untuk yang tanya macam mana nak dapatkan, minta maaf untuk SOP ni, cikgu tak boleh bagi secara percuma. Okay, cikgu tak boleh bagi secara percuma. So, untuk SOP ni kita ada 12 video. Kalau ikutkan harganya adalah satu video tu 200.5. So, cost dia dalam 3,000. So, kalau korang ada 3 orang tim sahaja, buat 1K satu hari, korang boleh nilai lah sejauh mana modul 3,000 ni boleh menghasilkan berapa sale. Cikgu ambil contoh Savannah tadilah. Tengok tim dia. Seorang tim boleh buat sampai 20,000, 40,000. So, sebab apa? Sebab orang kata ada proses dia. So, untuk yang join ni ada harga special. Okay, untuk yang join ni ada harga special, sama ada join dekat Zoom ataupun dekat Facebook Live. Okay, 1,500 sahaja. Bagi customer yang mana-mana dalam ni, ramai dalam ni customer cikgu tahu. Mana-mana customer yang sedia ada, yang pernah beli apa-apa produk cikgu, dapat diskaun lagi 1,300 sahaja. Okay. Tapi bukan tu saja, cikgu nak bagi lagi istimewa. Pada malam ni cikgu bagi diskaun 1,050 sahaja sebelum 1 Februari ni. Dengan cikgu bagi anda bonus dia adalah cikgu tolong review skrip 6 SOP yang you all buat tu. You all buat untuk tim you all, cikgu akan reviewkan dalam satu slot sesi free coaching. Maksudnya sebelum ambil sesi free coaching ni, pastikan ke-6 SOP tu dah siap. Jadi cikgu akan reviewkan anda. Cikgu akan tolong tengok, tolong cek, tolong betulkan. Itu cikgu cakap cikgu boleh buat. Tapi kalau cikgu nak duduk sebelah anda, tegur anda 24 jam, minta maaf cikgu tak mampu nak buat macam tu. So untuk yang rasa perlu dan nak mula buat, tu cikgu kata kalau berkemampuan boleh. Okay, so harga dia adalah 1,050. Okay, cikgu bagi bonus dia adalah free coaching. Tapi syaratnya adalah selesaikan dulu SOP tu. Kalau 3 hari dah selesai, okay, and then set lah masa dengan cikgu. Cikgu akan, orang kata, ada orang tanya cikgu, free coaching ni berapa lama? Sampai siap lah prosesnya. Ada akan ambil masa 2 jam, ada masa 4 jam, ada orang ambil masa 6 jam. Sampai selesai. Okay, sampai selesai. Itu cikgu tak boleh nak bagi tahu berapa lama tu, cikgu tak boleh nak bagi tahu. Okay, Fariha kata cikgu kalau tak ada tim tapi ada dropship je, boleh dropship. Okay, dropship pun tak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya kalau tak ada tim lagi pun untuk diri sendiri pun boleh sebenarnya. Kalau macam baru nak buat produk, so benda ni baguslah kalau baru nak buat produk. Kalau produk owner lagilah, dia mudah nanti dia nak share SOP ni pada leader-leader dia. Kalau produk-produk owner lah. Okay. So boleh.
Dan cikgu tahulah kalau harga 1050 tu korang rasa nak bayar sekaligus tu fikir banyak kali, cikgu boleh bagi bayaran ansuran. Bagi yang nak lah. Okay, bagi yang nak boleh bayar Januari boleh bayar 600, Februari boleh bayar 600. Tapi untuk ansuran ni mahal sikit lah, jadi 1200. Okay, so kalau ada yang nak boleh komen nak, nanti cikgu punya tim akan WhatsApp lah, okay, akan bagi tahu macam mana pembayaran detail. Dan benda ni macam tadilah ada yang tengah ongoing training dengan cikgu sekarang adalah Tasnim. So diorang pun baru buat untuk SOP closing, SOP follow up, baru je minggu lepas cikgu habis follow up tapi belum selesai lagi untuk SOP follow up. Objection sebelum tu cikgu dah selesaikan dengan diorang. So diorang dah ada dalam training cikgu. Okay. So itulah bendanya yang cikgu nak bagi tahu. Korang boleh buat sendiri. Okay. Korang nak buat sendiri boleh, nak pakai modul cikgu boleh. Cuma modul cikgu tu minta ampun, minta maaf lah, tak boleh nak bagi free. Modul ni adalah hasil daripada 8 tahun cikgu dalam bidang ni dan pengalaman cikgu dengan multi-million company yang cikgu dah susun, yang cikgu dah kenal pasti, yang cikgu dah test run dengan tim cikgu sendiri, juga dengan tim-tim klien, dan kita dah nampak result lah. Itu yang berani cikgu share pada orang lain. Dan modul ni sebenarnya baru je digunakan, tak ramai lagi orang, okay? Belum ramai lagi orang guna. So itu bendanya. Okay, ada soalan? Ada soalan ke? Okay, so ini adalah account. Okay, so ini adalah account. Kalau nak terus transfer pun boleh. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, Ishak kata betul lah, tak salah pun nak letak harga kat modul-modul ni. Okay, terima kasih Ishak, okay, kerana memahami. Sebab ada orang kadang-kadang dia argue kenapa kita letak harga? Kenapa kita letak harga? Macam cikgu cakap tadilah, kes tadi yang cikgu awal-awal lagi yang cikgu tunjuk tu. Yang hantar kat email, tak siap-siap. Salah satu sebab tak siap ni sebab dia tak tahu modul dia, SOP dia tu boleh on ke tak. Dia tak test run lagi. Cikgu dah buat dah proses tu. Dah selesai dah. Tinggal anda study. Lepas tu anda keluarkan untuk tim anda. Lepas tu insya-Allah cikgu bagi tadi bonus, cikgu boleh tolong semakkan. Cikgu korbankan masa cikgu untuk semakkan SOP untuk anda. Cikgu boleh bagi advice mengikut apa yang cikgu tahu untuk tim anda. Itu je yang cikgu rasa cikgu boleh bantu. Okay. So itu bendanya. Okay. Yang tak ada bajet, tak ada masalah, boleh buat sendiri. Proses nak buat sendiri adalah melalui pengalaman kita. Okay. Cikgu dah cerita tadi nak buat contoh, nak buat pasal SOP mindset, kena ada ilmu tentang mindset lah. So untuk ilmu mindset ni kena tahu macam mana nak tembus daripada conscious ke subconscious, kena tahu proses tu. Dan ada ilmu-ilmu kat situ. Nak buat SOP closing, kena tahu ada proses closingnya. Nak buat SOP follow up, kena tahu selok-belok follow up. Nak buat SOP untuk jawab objection, kena tahu selok-belok nak jawab objection. Din kata jika nak selepas Februari boleh lagi ke cikgu? Boleh, selepas Februari pun boleh. Mudah je, kalau rasa berminat nak selepas Februari pun boleh je bagi deposit dulu. Nanti selepas tu deposit ni cikgu tak ambil banyak deposit ni. Depend lah, biasanya kita deposit ni RM50 pun boleh. Macam tu. Mungkin depend lah, kalau macam contoh harga 600 tadi, kalau tak boleh
boleh bayar 200, mungkin kita bagi send 2 modul dulu ke, 1 modul ke, tak ada masalah. Cikgu cubalah untuk memudahkan anda. Macam tu. Cuba. Tapi itulah yang setakat itulah yang cikgu mampu. So selepas Februari pun boleh nak dapatkan. Cuma kena maklumkanlah. Okay, kena maklumkan. Nak bagi deposit dulu cikgu, saya nak bagi deposit dulu RM50 boleh. Tak ada masalah, bukan cikgu tak faham. Cikgu pun dah melalui proses tu. Okey, sekarang ni cikgu buka untuk Q&A. Q&A ni anda tanya je apa sahaja, cikgu akan jawab. Okey. Syida, ni Kak Syida kot. Kak Syida, cikgu nak beli. Boleh Kak Syida. Terima kasih Kak Syida. Okey. Kak Syida ni cikgu dah ajar, dah buat ni. Dia dah buat dah sikit sebenarnya tu. Okey. Okey, cikgu buka kepada Q&A sekarang ni. Q&A. Q&A ni cikgu buka je. Nak tanya apa sahaja, ambillah peluang ni. Cikgu memang malam ni nak orang kata bersama dengan you all lah. So mungkin ada masa lagi dalam banyak lagi tu kalau ikutkan. So cikgu boleh ada masa lagi lebih kurang setengah jam. Okay, apa sahaja nak tanya, cikgu open. Dan cikgu janji cikgu akan jawab sebaik mungkin. Okay, sebaik mungkin. Okay, ada soalan? Kita ke Q&A session. Kalau yang dekat live pun boleh tanya juga. Okay, dekat live ni dia tanya, cikgu ada save ke live ni? InsyaAllah ada. Okay, Hajar tanya Hajar tanya, boleh tak nak tanya satu soalan? Macam mana nak bagi tim respon kita sebab bila tanya soalan pun krik-krik. Okay, ni cikgu bagi satu tips. Okay, okay, semua dah ready tak dengan ni? Kita ada satu soalan. Okay, kita ada satu soalan daripada Puan Hajar. Okay, Puan Siti Hajar. Okay, Puan Siti Hajar tanya. Okay, Puan Siti Hajar tanya. Puan Siti Hajar tanya apa soalan Puan Siti Hajar, cikgu repeat balik kejap. Boleh tak nak tanya satu soalan, macam mana nak bagi tim respon kita sebab bila tanya soalan pun krik-krik. Salah satu tip dia untuk bagi tim respon adalah sebut nama tim. Benda ni kita panggil kaedah dia, guru cikgu bagi nama dia adalah seru. Seru nama. Contohnya tim Hajar, siapa nama? Ain. Okay, Ain. Kita kena panggil nama dia. Recall nama dia. Itu salah satu teknik lah. Contohnya Ain, semalam saya ada tanya tentang sekian-sekian. Macam mana feedback tu sekarang? So kita kena sebut. So kalau kita guna WhatsApp tu kan kita boleh highlight kan. Tu salah satu cara dia Puan Siti Hajar. Boleh? Boleh dapat point tu. Okay. Maksudnya orang kata guna kaedah nama. Sama juga kalau kita WhatsApp dengan customer kita. Cuba skodeng dia kat atas tu, status WhatsApp tu kan ada setengah orang kan dia tulis nama. Tuan Amir, Razi, Rizwan. So, nak bagi orang respon kita, Assalamualaikum Tuan Amir, Razi. Semalam, so kita panggil nama dia. So, dia akan trigger benda tu. Okay, boleh dapat point ni? Tu contoh. Kalau dekat WhatsApp boleh tengok. Boleh tengok kat status tu kan. Contoh dia tulis Kak Long. Kita pun kata Assalamualaikum Kak Long. So, orang akan trigger, siapa pula panggil aku Kak Long ni? Itu contohlah. Okey, boleh Okey, cikgu nak jawab untuk Tuan Ishak pula tanya. Okey, Tuan Ishak tanya. Okey, soalan Tuan Ishak cikgu baca dulu. Apa proses nak buat produk baru dan macam mana nak tahu nak kena register apa? Contoh macam keluar makanan CJ halal ke apa ke. Lepas tu produk apa yang selalu laku selain kosmetik dan makanan. Okey, so bagus soalan daripada Tuan Ishak. Cikgu baca lagi sekali Apa proses nak buat
produk baru dan macam mana nak tahu nak kena register apa. Contoh macam nak keluar CJ halal ke. Lepas tu produk apa yang selalunya laku selain daripada kosmetik dan makanan. Okey, ni cikgu bagi cara cikgu. Okey, cara cikgu bila cikgu nak keluar produk baru. Contohnya kalau Tuan Ishak plan nak buat produk makanan. So cuba cek dulu harga dekat kilang, contohnya nak buat paste kan, cuba cek. Bagi cikgu, cikgu tak buat paste dulu. Kita kena tahu dulu berapa harga kos kita nak buat paste tu. Berapa harga dia. Kita kena dapatkan detail dulu. Kalau kita nak buat OEM dekat kilang, kita kena cek berapa harga per unit yang kilang bagi. Itu dulu yang kita kena tahu. Lepas tu kita buat design untuk produk kita. Buat design ni untuk produk ni, alah macam sekarang ni mudah pakai Canva boleh. Kalau tak kita upah designer untuk buat dulu. Produk kita tak keluar lagi ni, jangan keluar produk lagi. Kita buat design dulu. Okey, nak packaging macam mana? Kita buat dulu. Okey, lepas tu nombor 1 tadi kira kos. Dapatkan dulu maklumat tentang kos produk yang bakal kita nak keluar. Okey, berapa kos per pieces tu nombor 1. Nombor 2 adalah buat design. Buat design ni kalau kita tahu kita buat sendiri. Buatlah sendiri, buat gambar botol apa. So benda tu dah ada dah statik. Kalau kita tak tahu, kita cari designer, upah designer untuk buat design produk kita. Okey. So bila kita dah ada 2 tu, okey, yang ketiga adalah kita kena buat proses berapa harga yang kita nak jual. So kita kena check market punya value, kita kena buat sedikit research dan kita kena tahu kira tentang margin keuntungan. So dia ada formula-formula margin keuntungan lah. Contohnya 30% untuk marketing, 30% profit margin, 20% untuk overhead company, contoh. So kita akan buat kira-kira, okay, kita dapat satu harga. Okay, kita cuba orang kata buat iklan dulu produk tu. Jadi Tuan Ishak kata, contoh Tuan Ishak nak buat iklan. So Tuan Ishak buat iklan macam seolah nak jual dah produk tu. Buat iklan, tengok macam mana demand orang. Okay, so tengok macam mana. Kalau dia tanya, saya nak beli, saya sukalah produk ni. Oh, dalam ni ada ekstra habatus sauda lah apa. Ni contoh lah cikgu bagi. So kalau kita tengok demand ada, kita cuba call balik OEM kita tu, kilang kita buat dulu sikit dalam 100 macam tu. So cubalah sebab sekarang ni OEM tak perlu banyak. 1000 pun 100 pun boleh buat. So cuba buat dulu 100. Dan kita tengok loh, kita buat closing, kita buat closing okey. Sebab tu cikgu cakap kena ada SOP closing. So kita, waktu tu lah kita, kalau kita ada SOP, kita test. Oh, boleh close lah. Oh, nak follow up macam ni. So bila dah ada benda tu, tengok demand ada. Kalau agak-agak kita nak buat CJ halal, nak buat untuk dapat CJ halal lagi, dan seterusnya kepada peringkat seterusnya boleh buat. Barulah berbaloi. Sebab apa? Proses CJ halal ni biasanya ambil masa plus minus setahun lebih. Jadi kalau kita keluar produk, tiba-tiba produk kita orang tak nak. Kita rasa produk tu power gila tapi orang tak nak. So kita dah keluar duit banyak, lepas tu kita dah proses untuk halal. So banyak dah kita keluar modal. So kalau cara cikgu macam itulah proses dia kalau nak buat produk baru. Setiap kali cikgu nak release produk baru, cikgu akan melalui proses tadi. So bila cikgu dah test okey, cuba keluarkan sikit dulu. Macam produk fizikal cikgu sekarang yang tim cikgu buat ni, salah satu produk adalah produk sakit lutut. Ada je cikgu, cikgu tak bawa pula dekat meja cikgu ni, ada produknya. So mula-mula kita order sikit je dengan kilang. Minta kilang buat dalam 300 botol dulu. Kita print stiker pun dalam 300 botol je dulu. So kita test. Habis licin. Lepas tu kita mula ambil tim baru sebab cikgu nak test closing, script apa semua. And then
So sekarang ni kita dah betul-betul keluarkanlah benda tu. So benda tu untuk produk tu dah almost 2 tahun lah. Okay, almost 2 tahun. Okay, boleh dapat ni Tuan Ishak yang tanya. Boleh dapat tak poin-poin dia? So untuk dapat CJ halal, KKM ke apa semua tu, boleh selepas tu lah. Kalau untuk peringkat mula kita nak try ni, kita just tengok dulu. Sebab kadang-kadang kilang-kilang ni dia dah ada dah dia punya, sebab nak buat KKM apa semua ni nak kena bayar apa semua. So itu adalah cost lah. Cost. Sebab apa cikgu risau? Buat-buat produk dah banyak tak boleh jual. Okay, faham maksud cikgu ni? Faham kan? Okay, alright. Okay, boleh okay, Alhamdulillah. Tuan Ishak kata terima kasih, alright. Okay, Alhamdulillah, alright. Zaili pula tanya. Okay, soalan seterusnya daripada Zaili. Nak tanya apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Cikgu, insyaAllah cikgu cuba jawab sebaik mungkin. Cikgu, macam mana cara paling senang nak close dengan customer untuk jadikan tim kita? Oh, okay. Okay, soalan daripada Zaili. Zaili tanya, macam mana cara paling senang nak close dengan customer untuk tukar dia jadi tim kita? Okay. Dengar baik-baik, siapa nak convert customer dia kepada team ataupun agent. Okay, mudah aja. Pertama, selepas dia beli, okay, selepas dia beli, Zaili yang tanya ni produk apa Zaili? Boleh bagi contoh tak produk apa? Okay, Zaili ni produk apa? Produk apa Zaili? Tasnim. Okay. Okay, produk Tasnim ni produk baby. Mudah je tanya dia. Kak, macam mana akak guna balm hari tu? Okey tak dengan anak akak? Okey, so kalau feedback dia positif, kita kena pastikan dia punya positif. Okeylah, akak sukalah guna balm ni. Okey, dan kita tanya dia lah. Kak, akak ada plan tak nak buat duit tepi dengan produk balm ni juga? Okay, kita tanya dia. Dia sebenarnya dengan customer ni kita kena tanya. Tapi pastikan dia bagi feedback yang okey dulu. Itu dia punya keyword sukses dia. Okay. So, dia kata boleh juga. Kalau boleh barulah kita explain. Bukannya tiba-tiba kita tak pernah tanya dia apa-apa, tiba-tiba, Kak, jomlah join saya jadi ejen Tasnim. Itu cara dia gelojoh sangat. Relax lah dengan customer ni. Okay. Sebab dia customer kita. Tapi ada setengah customer, dia akan cakap macam ni. Tak apa, saya nak jadi user je. Saya tak nak jadi ejen. So, kita kena lepaskanlah dia. Sebab itu pilihan dia masing-masing. Okay, pilihan dia masing-masing. Pilihan dia masing-masing. Itu salah satu cara lah Zaili. Okay. Okay. Puan Salwa kata, Puan Lina ada tanya, Cikgu, kalau SOP closing tu, kalau ada beberapa produk, cikgu boleh reviewkan ke? Okay. InsyaAllah mana-mana yang ambil package, insyaAllah cikgu boleh bagi free review lah. Tak kira lah berapa produk. Yang penting siapkan dulu dia punya SOP tu. Kalau tak siap, tak boleh nak review. Okay. Okay. Oh, Puan Lina daripada Facebook Live. Okay. Puan Lina, boleh. Tak ada masalah. Okay. So, yang mana ambil bawah cikgu punya package, InsyaAllah cikgu boleh bagi free service untuk proses review tu. Janji you all siapkan dulu draft dia. Bukan draft dia tak siap. Kalau draft tak siap, cikgu tak boleh nak review. Cikgu pernah review satu orang owner produk makanan. Lengkap, komplit dia buat proses. Cikgu review tu 90% dah settle.
Tinggal 10% lagi untuk dia launching je. Semua benda dia buat complete. Sebab dia kata, saya tengok video cikgu satu-satu, saya buat satu-satu. Cikgu review ni, cikgu jumpa orang macam ni, cikgu boleh bilang berapa orang cikgu punya klien yang betul-betul macam ni. Dia tengok betul-betul modul dan dia follow betul-betul. Cikgu review dia, cikgu cakap dengan dia, tuan dah buat semua dah ni, dah settle dah. So cikgu rasa tuan dah tak ada masalah lagi nak run, insyaAllah. So yang penting nak cikgu review boleh, siapkan draft tu dulu. Tak siap draft, cikgu tak boleh review. Okay. Okay, right. Okay, ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okay, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Tak kisah apa-apa soalan, boleh insyaAllah. Yang ikut modul ni, produk Takaful pun pernah test run dengan modul ni sebenarnya. Dia mana-mana produk tak ada masalah, produk servis ataupun produk fizikal. Okay, tak ada isu sebenarnya. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Silakan kalau ada soalan. Okey, soalan lagi ada tanya. Cikgu, kalau costing barang OEM, kalau kita ambil sikit harga dia pun lain, Puan Riza daripada Facebook page. Okey, so Puan Riza daripada Facebook page tanya, ya betul. Maksudnya kita kena tahulah. Contohnya kalau kita tanya kilang OEM, kalau 100 MOQ dia mesti tinggi sikit. Kalau 1000 mesti lagi rendah sikit. So untuk peringkat awal ni kita ambil je dulu 100, tak ada masalah. Okay, bila kita dah buat duit nanti, kita tak perlulah nak ambil 100 tu, kita ambil lah 1000. Jadi kita buat calculation kita based on 1000 minimum yang kita bakal ambil tu. Jadi untuk permulaan ni kita kuranglah untung sikit. Tapi it's okay sebab kita baru nak test produk ni. Sama ada produk ni boleh jual atau tidak. Kita tak nak kita rasa produk kita power, tapi bila kita buka pada pasaran, tak ada demand, tak ada orang nak produk kita. So bagi cikgu, cara macam tu lebih selamat daripada kita terus MOQ 1000, lepas tu kita habis duit dekat situ. Sebab yelah MOQ 1000, kalau 1000 katakanlah satu produk kos RM20. Kalau 1000 kali RM20 bukan ke RM20,000 dah kat situ. Modal produk saja, packaging lagi, marketing lagi tak masuk. Tapi kalau dia kata MOQ dia mahal sikit, katakanlah RM30 sebab kita ambil 100, baru costing kita RM3,000. Kita ambil RM3,000, jadi kita nak spend buat marketing lagi apa semua. Orang kata campur tolak bagi tu, ada RM5,000 dalam tangan untuk test mula-mula siap dengan design stiker tu, okey lah untuk kita try run jual. So kalau ada demand, dan kita boleh keluarkan modal lagi untuk OEM seterusnya. So jawapan cikgu, betul harga dia berbeza-beza. Cuma untuk orang kata save budget kita lah. Kalau kita baru nak keluar produk. Okay, Tuan Muhammad tanya, macam mana nak follow up orang yang PM nak jadi agent atau stokis tapi bila dapat package agent, stokis dia kerik-kerik. Okay, biasanya cara follow up ni ada banyak tau Tuan. Okay, ada banyak caranya. Okay, cikgu bagi salah satunya malam ni. Okay, Tuan Muhammad tanya,
macam mana nak follow up orang yang PM nak jadi agent ataupun stokis. Tapi bila dapat package agent dan stokis, dia krik-krik. Okey, macam mana nak follow up? Okey, sebenarnya orang yang nak jadi agent ataupun stokis kita ni, dia sebenarnya nak tahu produk tu mudah dijual atau tidak. Boleh dijual atau tidak. Contohlah caranya. Caranya adalah kalau Tuan Muhammad ada SOP jualan. Contohnya, okey, bila dah bagi cakap Tuan, sebagai stokis kami, kita akan bagi blueprint SOP jualan macam mana Tuan nak habiskan 600 pieces ni dalam masa 2 bulan. Kalau Tuan ikut saya punya plan ni satu persatu dan saya beri tunjuk ajar, insya-Allah dalam masa 2 bulan Tuan akan sold out. So itu pun salah satu cara kita follow up. So dia akan nampak jalan. Sebab setengah orang, dia kerik-kerik ni mungkin dia rasa sebab dia kata, macam mana aku nak jual? So dia tak nampak USP lain yang kita ada. So salah satunya kita boleh follow up mereka ni dengan USP. USP. So USP-nya contoh tadi kalau Tuan bagi SOP terus. So bakal-bakal agent, bakal-bakal stokis ni dia akan seronok lah. Okey, antara USP lain juga contohnya, contoh dia kata, Tuan, untuk makluman Tuan, kalau Tuan jadi stokis kami, untuk takafu ni kita akan, kata company akan bayar setiap bulan dengan syarat maintain restock. Contoh. Itu pun salah satu USP juga. So kita boleh follow up yang kerik-kerik ni. 2 poin yang kita boleh utarakan. 2 poin yang kita boleh utarakan iaitu kita utarakan dengan USP kita, okey, dan dengan menunjukkan produk kita tu mudah jual. Itu je. Contoh lagi yang ketiga, kita boleh bagi tahu dalam bentuk fakta. Tuan, saya nak maklum setakat ni kita baru launch pada tahun lepas sehingga sekarang ni kita dah jual lebih 500 botol. So agak-agak Tuan lah, Tuan risau ke nak jual produk ni. So mungkin dia akan respon. Sebenarnya itu antaralah yang kita boleh follow up. Boleh? Tuan Muhammad jelas? Boleh ke? Okey, alright. Okey, cikgu jawab soalan seterusnya. Tuan Ishak tanya, cikgu, kalau saya belajar atau kerja 95, macam mana nak manage bisnes jenis ni? Okey, macam mana nak manage? Pertama adalah Tuan kena ada SOP dulu. Yang kedua, Tuan kena ada tim yang boleh runkan SOP Tuan. Yang ketiga adalah Tuan kena korbankan masa, bukan waktu bekerja, untuk Tuan buat strategi dan buat planning untuk tim. Maksudnya Tuan bahagian kerja fikir strategi, fikir SOP dan test run SOP. Bila SOP tu dah jalan dengan baik, bagi je dekat tim. Benda ni adalah benda yang cikgu buat lah sebenarnya dengan tim. Cikgu pun ada kerja-kerja lain. So semua benda adalah tim urus. Macam mana tim boleh urus? Sebab tim ada SOP dia. Tim C ada SOP dia. Tim company ni ada SOP dia. Jadi kita boleh, kita hanya share je macam mana nak buat. Kita hanya monitor bahagian atas. Tapi kalau kita tak ada SOP, kita tak ada staff, tak boleh lah Tuan. Kalau Tuan bekerja, Tuan nak run business dengan Tuan tak ada staff, tak ada SOP, cikgu tak sarankan lah buat. Nanti lagi bertambah huru-hara hidup Tuan nanti. Nanti tak nampak siang, tak nampak malam. Pening pula Tuan nanti. Okey. Farihah katanya, nak test tu berapa lama cikgu?
sebelum kita nak pass pada team. Biasanya cikgu test tak lama. Biasanya kalau closing ni cikgu ambil masa 3 hari. 3 hari tu memang cikgu akan reply direct end user. Kita akan buat iklan. Cikgu akan test script. Biasanya 3 hari. Lepas tu bila cikgu dah puas hati 3 hari cikgu dah test run tu, dan cikgu akan pindahkan pada team lah. Bila pindahkan pada team, cikgu akan monitor lah proses team buat. Okay. So itu bendanya. Fariha tanya, buat iklan berbayar ke cikgu? Ya, kalau cikgu memilih buat iklan berbayar sebab kita nak test cepat. Kalau kita buat iklan free course, so kita akan ambil masa untuk kita dapat prospek dan sebagainya. So biasanya memang cikgu akan test iklan berbayar. Bila test iklan berbayar, kita dapat lead. So krem jari kita nak reply. So kita boleh check lah kat situ. So benda ni cikgu buat. Biasanya kalau peringkat awal ni memang cikgu sendiri. Cikgu akan buat iklan. Cikgu akan jawab sendiri. Lepas dah selesai, dapat result, baru bagi dekat tim. So jawapan dia Farihah adalah iklan berbayar. Kenapa cikgu pilih iklan berbayar? Sebab cikgu nak cepat. Kalau buat free course boleh tapi lambat kita nak proses, nak testing. Sebab kalau betul-betul kita nak buat bisnes betul-betul, bagi cikgu lah pendapat cikgu. Tapi kalau ada tak bersetuju pun cikgu kata okey, cikgu boleh memahami. Bagi cikgu, kalau betul-betul kita nak buat bisnes dan kita nak test dengan cepat, paling cepat adalah iklan berbayar. So kita boleh dapat result terus. Iklan berbayar ni kalau test script closing, script follow up 3 hari tu dah boleh dapat result dah. Kalau tak okey, kita test lagi, sambung lagi 3 hari. Fariha kata, cuma lately ni iklan berbayar macam kurang berhasil ke interest saya yang tak kena. Iklan berbayar ni dia memang PA dia macam tu Fariha. Dia memang PA dia kejap okey, kejap tak okey. Jadi kita memang kena always mengatasi masalah tu lah. Cikgu sendiri pun ada problem tu. Tapi sebab kita pun ada SOP marketing. Kita pun ada SOP iklan. So SOP iklan tadi cikgu tak tunjuk sebab cikgu fokus kepada jualan. SOP iklan pun cikgu ada. Kita ada SOP iklan. Iklan kita berapa lama nak kena buat iklan baru. Bila dah berapa macam mana. Bajet ni sebenarnya terpulang. Macam cikgu, bajet tak banyak. Cikgu bergantung pada produk. Ada produk yang 1,500 per day. Ada produk yang 100. Tengok macam mana. So untuk iklan ni, kita kena ada SOP juga, kita kena ada benchmarking. Contohnya, bila iklan tu kos per lead dah sampai berapa, contohnya shilling kos per lead RM15, kita akan buat iklan baru dan kita akan ada a few lah untuk tukar interest dan sebagainya, tukar copywriting dan sebagainya. So ada dia punya SOP dia. So SOP ni cikgu bagi kepada marketer cikgu. Dekat marketer cikgu akan cakap siap-siap. Iklan ni macam ni, macam ni, macam ni. Kos macam ni yang kita nak. Maksimum kos macam ni. Kalau dapat lebih daripada macam ni, kena buat iklan baru. So dia tak perlu tunggu cikgu dah. Bila dapat je keadaan macam tu, dia akan stop dan dia akan buat iklan baru. Okay. Fariha tanya. Cikgu kalau beli package tu ada silibus SOP iklan ke? SOP iklan dalam silibus tu cikgu tak masukkan. Tapi boleh tanyalah kok masa sesi free coaching tu. Sebab cikgu buat ni untuk SOP jualan. Iklan ni sebab dia bahagian marketing. Dia lain. Sebab ada setengah orang dia pakai free course. Ada setengah orang dia pakai course dia berbeza-beza. Jadi platform berbeza-beza. Tapi prosesnya lebih kurang macam tu lah. Kita kena tahu, sebenarnya kita kena tahulah apa yang kita run tu kita kena tahu. Okay, ada soalan lagi tak? Okay, ada soalan lagi. Okay, kita hampir seminit kepada jam 11.
Okey, cikgu mungkin boleh terima satu soalan yang terakhir. Okey. Okey, so untuk buat satu kes satu hari ni sebenarnya boleh buat. Dan boleh, kami pun dah duplicate banyak pada corporate klien juga. Lebih daripada tu mereka ni buat. Cuma cikgu tak highlight lah lebih-lebih. Okey. So benda ni juga kalau you all ada team, benda ni akan membantu untuk you all handle team dengan lebih baik lah. Tak perlu pening. Semua orang standardize SOP-nya, jadi monitoring tu lebih mudah. Lebih mudah bila dah selesai benda tu, kita boleh berkembang. Maksudnya kita nak tambah team baru, kita tak ada masalah. Ini isunya bila kita nak ambil staff baru, kita risau. Boleh ke aku bayar gaji staff ni? Cukup tak cukup? Sebab apa? Sebab kita tak ada monitoring, kita tak ada kira-kira dulu. Kita tak ada result. Kita tak ada result, kita takut lah. Macam mana company besar-besar dia boleh main ambil je staff macam-macam sebab dia dah ada result. Dia tahu dah kalau dia hari ni dia ambil seorang tim baru, dia tahu tim baru tu boleh close berapa banyak. Macam contoh, macam cikgu, biasanya sebulan yang pertama kita nak minta tim kita capai minimum jualan 10,000. 5,000 lah sebulan yang pertama. Bulan yang kedua kita dah nak naik 10,000. Itu bermula dengan SOP jualan tadilah yang cikgu cakap. Daripada kita bentuk di SOP ni, dan kebanyakan dalam tim bila kita buat proses ni, hari kelima tu mereka dah boleh buat jualan. Biasa 2 minggu pertama kalau betul-betul buat dah dapat sukses dah. Tapi tu cikgu orang kata benda ni yang cikgu cakap tadilah. Benda SOP ni benda yang kena pecah kepala sikit. So kena ambil masa. So kalau kita leader, kita kena pecah kepala, ambil masa untuk kita study, duduk diam-diam buat. InsyaAllah bila kita dah selesai benda tu akan lebih mudah. Macam cikgu, contohlah cikgu. Kalau cikgu tak selesaikan SOP jualan, sekarang ni ada 3 company. 3 company yang partner company. Belum campur lagi company consultant yang cikgu consult. So macam mana nak handle company-company yang lain-lain niche. Contohnya cikgu closing ni kita banyak servis. Ada satu company ni kita buat produk fizikal. So bendanya berbeza, SOP-nya berbeza. Sebab ada SOP lah yang jadi bila ada bisnes ni kita boleh handle lagi bisnes lain sebab ada prosesnya. Itulah yang cikgu boleh share. Okey. Okey, ada ke apa-apa soalan dekat page semua okey? So cikgu ucapkan terima kasih banyak pada semua yang join malam ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan, kalau masih lagi mungkin tak ada soalan sekarang, akan ada soalan akan datang, boleh tanya dekat cikgu punya, boleh hantar email dekat cikguclosing@gmail.com kalau nak tanya soalan. Okey. Dan jika ada plan lah untuk dapatkan modul untuk buat satu kes satu hari minima dan pindahkan SOP pada tim, boleh orang kata WhatsApp cikgu punya tim. Okey. InsyaAllah cikgu sediakan modul ni pun sebenarnya sebab cikgu jumpa ramai owner-owner ni dia tak ada modul. So bila tak ada modul tu, bila nak berkembang besar dia jadi jam. Banyak cikgu jumpa owner-owner yang macam tu. So it's better than kita baiki dan barulah kita boleh pergi dengan lebih besar. Barulah kita boleh dapat kata money freedom, time freedom. Okay. Apa lagi? Kita nak bebas keuangan kan? Buat bisnes ni nak bebas keuangan, nak bebas masa. So kalau kita tak boleh nak bebas, takkanlah selama-lamanya kita je semua nak tengok WhatsApp pun kita. Tu tak boleh lah. Macam tu. Kita pun bila kita berkembang. Cikgu pun kalau
10 tahun lagi, 20 tahun lagi, cikgu tak tahu, cikgu larat lagi tak mengajar. Tak mengajar dah cikgu. Faham tak maksudnya? Tapi bisnes tu masih boleh jalan sebab ada dah siap dah proses-proses dan SOP-nya. Okay, so cikgu rasa tu sajalah untuk malam ni. All the best semua. Terima kasih banyak sudi orang kata dengar. Cikgu sangat-sangat menghargai masa anda, masa yang anda korbankan untuk bersama dengan sesi cikgu pada hari ini. Dan insya-Allah kalau ada apa-apa update, cikgu akan update. Kami di sini doakan semua yang join ni menjadi usahawan yang kaya raya dan bertakwa. Dan kalau tak jadi pun ambil modul cikgu, cikgu tak ada masalah. Cuma hanya nak share macam mana korang boleh buat sendiri. Prosesnya korang boleh buat sendiri. Okay. So itu sahaja daripada cikgu. Kepada yang first time, terima kasih banyak. Okay. Terima kasih banyak kepada masa anda. Okay. Kepada lagi kepada yang dekat page pun terima kasih banyak. Dan sekiranya berhajat nak dapatkan cikgu punya apa tu, boleh komen nak. Okay. Nanti cikgu punya tim akan maklumkanlah secara detail. Okay. So itu je yang cikgu rasa cikgu nak sampai hari ini. Yang penting paling utama adalah korang boleh faham bahawanya SOP ni sangat penting dalam jualan. SOP ni akan membantu you all untuk kembangkan tim. Dan sekiranya belum ada, perlu wujudkan. Boleh buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okay. So itu saja. Dan insyaAllah untuk mana-mana yang stay ni, cikgu adalah nak bagi video percuma. Cikgu tak pasti, mungkin video tentang urus duit. Bagi mana-mana yang mungkin ada masalah nak urus duit ataupun nak selesai hutang, boleh pilihlah salah satu video selesai hutang ataupun urus duit. Mana-mana yang nak dapat video ni, nanti maklum pada tim cikgu, nanti tim cikgu akan share lah. So untuk khas bagi menghargai yang join sampai habis. Okay. Kalau yang dekat page tu boleh WhatsApp nombor yang cikgu pin dekat page tu, cakap nak claim video untuk selesai hutang ataupun urus duit. Okay. Farihah kata cikgu tamak nak dua-dua boleh. Cubalah nego dengan tim cikgu tu, Farihah. Okay. Cikgu bagi pada diorang. Okay. Cubalah nego dengan diorang, cuba closing diorang. Boleh tak dapat dua-dua? Okay. So untuk menghargai you all lah, masa you all, cikgu pun faham. Okay. So insyaAllah itu pun antara video yang berbayar juga tu. Dan untuk hutang tu sebenarnya banyaklah cikgu cerita-cerita kat dalam tu. Okay. So real story. Okay, real story. Okay. So itu je daripada cikgu. Semoga membantu. InsyaAllah happy sangat cikgu malam ni dapat peluang kata bersama dengan you all sekali-sekala. InsyaAllah sesi live seterusnya kita akan ada setiap Rabu tapi 15 minit je. Malam ni je panjang. Okay. Next session adalah akan datang, live akan datang. Cikgu akan share 3 cara macam mana kita nak approach customer sendiri untuk jadi tim kita. Macam tadi cikgu baru jawab 1 kan. So ada lagi 2. So itu minggu depan hari Rabu, boleh stay tune dekat cikgu punya page. InsyaAllah kita akan start around dalam pukul 9 dan live tu tak lama, 15 minit sebab cikgu tak boleh nak live lama. Malam ni sebenarnya cikgu ada sesi konsultan dengan satu company. Tapi sebab malam ni diorang ada event. So tak ada. So cikgu ada masa free. Sebab tu cikgu tak boleh nak lama live sekarang ni. Ada masa-masa discussion yang lain-lain. So minggu depan insyaAllah Rabu cikgu akan bagi. Ni memang cikgu bagi percuma je. Masa live yang setiap Rabu ni tak ada modul, so just bagi je. So siapa nak dapat ke sanalah insyaAllah.
Okey, itu je. InsyaAllah kita jumpa. Lupa minggu depan Rabu. Cikgu tak pasti. Kalau you all tak cuti, bolehlah cikgu buat. Lupa-lupa. Minggu depan kan Chinese New Year. Nantilah cikgu check dulu. Cikgu nak tengok berapa orang yang sudi nak join. Kalau ramai nak join, cikgu on Rabu depan. Kalau tak, kita tangguh lagi Rabu satu lagi. Okey, insyaAllah. Okay, so cikgu mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap cikgu malam ni dan juga tim cikgu. Terima kasih banyak kepada semua. Maaf cikgu tak sebut nama semua yang ada dalam ni dan juga yang dekat di page. Okay. Cikgu doakan semua jadi usahawan yang kaya raya dan bertakwa, insyaAllah. Terima kasih banyak. Mohon ampun dan maaf. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okay. Right. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. All the best semua.